ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى،
Yayasan Sabha sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, wa laqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah bertemu kita lagi tuan-tuan dan puan. Pagi tadi kita bertemu, malam ini kita bertemu, besok pagi kita bertemu, malam besok kita bertemu, setiap hari Rabu, hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad kita bertemu tuan-tuan dan puan. Jadi tugas kita yang pertama sebagai yang biasa, like and share, like and share. Malam ni special tuan-tuan. Malam ni special. Kita berada tetamu kita yang tuan-tuan sayang, tetamu kita yang mendapat sokongan yang begitu kuat dalam sosial media ini, iaitu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Husam Datuk Badarudin daripada Kedah. Tuan-tuan, malam ini mungkin malam yang kelima penonjolan Ustaz bersama dengan kita telah mengupas berbagai-bagai isu, berbagai perspektif, berbagai sudut kita melihat Islam, agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau saya lihat dengan komen-komen yang begitu banyak tuan-tuan, 300 komen mungkin, yang kebanyakannya, hampir semuanya komen-komen itu belum ada yang negatif lagi. Semuanya yang positif belaka tuan-tuan dan puan. Yang inilah melonjakkan insya-Allah Yayasan Sabha yang mendirikan program ini, menjadikan dia letakkan ke persada yang tertentu dalam masyarakat kita, insya-Allah. Kita dah bersiaran setahun 7 bulan dah. Setahun 7 bulan kita sudah bersiaran. 150 orang ke 160 orang para asatizah, doktor-doktor, profesor-profesor, ahli profesional yang menyertai kita, termasuklah malam ini tuan-tuan dan puan, agamawan, ilmuwan muda kita, pendakwah muda kita, iaitu Ustaz Ahmad Husam Datuk Badarudin, insya-Allah. Jadi malam ni tuan-tuan, sebagaimana biasa kita nak bercerita satu tajuk lagi. Tajuk pada malam ini ialah Islam memuliakan insan. Islam sebagai alat memuliakan insan. Tuan-tuan dan puan, kita membaca tadi ayat, sepotong ayat tadi, dan ayat itu disokong pula dengan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Yang ini mungkin akan diulas oleh Ustaz nanti tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Apapun bersama dengan kita tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang tuan-tuan telah menjemput teman-teman seramai-ramainya pada malam tuan-tuan, seramai-ramainya. Dan kita bersiaran tuan-tuan bersama dengan Mahat Tafiz Al-Mustafa. Mahat Tafiz Al-Mustafa, tuan-tuan dan puan, salah satu Mahat Tafiz yang berada di utara Semenanjung Malaysia ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah yang bergerak, yang memberikan khidmat bakti untuk mendidik anak-anak kita, tuan-tuan dan puan, supaya menguasai Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafaz Al-Quran, menghidupkan Al-Quran, dan menjadikan mereka jilul Quran, generasi Al-Quran. Yang itulah yang menjadikan mereka insan-insan yang diduduk di satu persada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tuan-tuan, bersama dengan Mahat Tafiz Al-Mustafa dan Yayasan Kebajikan Sabha, Yayasan Sabha yang saya terajui selama lebih 22 tahun yang lalu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah bersama dengan Ustaz Ahmad Husam, kita akan memulakan program kita pada malam ini, tuan-tuan dan puan. Sebelum itu, like and share. Tolong tuan-tuan like and share. Minta kawan-kawan kita, minta sahabat-sahabat kita untuk mendengar sedikit tuan-tuan satu pandangan mengenai bagaimana kita harus mengharumkan Islam, memuliakan Islam,
meletakkan Islam ke mercunya, meletakkan Islam ke persadanya. Apa pula tuan-tuan dan puan tugas kita sebagai seorang Muslim? Untuk dilonjakkan diri kita, dilonjakkan keluarga kita, dilonjakkan masyarakat kita kepada satu peringkat, tuan-tuan. Tidak lagi peringkat yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah di antara perkara-perkara yang perlu ditonjolkan, tuan-tuan dan puan, bila kita berbincang Islam memuliakan umatnya. Islam memuliakan insan. Islam memuliakan manusia, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi sebagai pembukaannya, Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ustaz, masya-Allah, seronok tuan-tuan. Saya tengok Ustaz ni, saya rasa saya berdepan dengan, kalau dulu-dulu lah Ustaz ya, berdepan dengan panglima-panglima, walaupun kita tidak berperang, kita tidak menghunuskan pedang dan senjata anak panah dan sebagainya, tetapi tuan-tuan, jiwa kita diharap tuan-tuan sebahagian daripada jiwa Omar Mukhtar, sebahagian daripada jiwa Muhammad Al-Fatih, jiwa yang ada kepada Salahuddin Al-Ayyubi, jiwa yang berada kepada tuan-tuan manusia-manusia seperti Khalid Ibn Walid, tuan-tuan dan puan, insya-Allah jiwa itu ada kepada kita. Jiwa yang sedemikian, tuan-tuan dan puan, tidak lain dan tidak bukan, kalau tuan-tuan baca cerita-cerita manusia ini, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, Khalid Ibn Walid, orang-orang ini, dan termasuk nanti beberapa nama yang akan disebutkan. Orang-orang inilah yang membawa manusia berbondong-bondong ke jalan Allah, nak bagi tahu manusia Muslim, you are the best. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ialah khaira ummat. Kamu di segi manusia, kamu adalah kumpulan khaira ummat, umat yang terbaik yang didatangkan ke dunia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas nama itu, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usam Datuk Badaruddin ni pada malam ini, boleh tak Ustaz muqaddimahkan kalau tajuk yang kita nak bincang malam ini, Islam memuliakan, memertabatkan insan, manusia, memertabatkan umatnya. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azzim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidil mursalin wa qaidid du'atil mujahidin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang saya hormati Ayahanda Datuk Dr. Hassan Ali, selaku tuan rumah kita pada malam ini, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kesekian kalinya di minggu yang kelima pada malam Khamis yang mulia ini. Kita bertemu dalam slot yang menjadi pilihan para penonton pada setiap minggu, insya-Allah pada setiap hari, iaitu bersama dengan Datuk Dr. Hassan Ali. Jadi yang mana yang baru masuk, kita minta untuk like dan share kita punya video ini. Kita nak melihat kalau bolehlah viewers kita bertambah daripada minggu ke minggu, insya-Allah, untuk kebaikan kita bersama. Malam ni kita nak bincang tajuk yang tak kurang hebatnya, tuan-tuan. Tak kurang hebatnya. Kadang-kadang saya duk tunggu apa pula tajuk minggu ni. Ayahanda kita ni jenis tak beritahu. Kita tengok poster. Tengok poster. Lepas tu tunggulah malam ni soalan macam mana yang kita terima, macam mana buah yang nak main, macam mana cara kita nak tepih. Kan, nak tengok macam mana. Jadi malam ni kita nak bincang tajuk Islam memuliakan insan. Bila saya tengok tajuk ni, Datuk, saya tengok sebenarnya kita boleh bahas cukup banyak. Saya nak bagi mukadimah pada malam ni. Kita nak ambil dua perkataan yang awal. Islam memuliakan.
Itu tugas Islam. Datangnya Islam itu nak memuliakan. Memuliakan apa yang Allah Ta'ala cipta. Islam datang, Islam memuliakan haiwan. Islam datang, Islam memuliakan manusia. Islam datang, dia memuliakan tumbuh-tumbuhan. Islam datang, dia memuliakan segala penciptaan Allah. Ini tugas Islam. Kedatangan Islam itu Allah Ta'ala bagi untuk memuliakan makhluknya. Kita tengok kalau dulu binatang ini dibuat sewenang-wenangnya. Datangnya Islam membawa kemuliaan untuk binatang. Jangan kamu zalim binatang. Ada binatang yang kamu boleh makan. Ada binatang yang kamu tidak boleh makan. Kalau kamu nak sembelih binatang, kalau kamu nak bunuh binatang, kalau kamu nak mematikan binatang, Islam meletakkan garis panduannya. Ini Islam memuliakan binatang. Datangnya Islam memuliakan tumbuh-tumbuhan. Ini adab kamu dengan tumbuh-tumbuhan. Memulianya Islam memuliakan tumbuh-tumbuhan. Apatah lagi insan, apatah lagi manusia. Muqaddimah tadi, ayahanda kita Datuk Asadi telah baca, walaqad karramna bani Adam. Ini tugas Islam. Nak memuliakan anak cucu Adam. Jadi kalau orang tanya kita, Datuk, di mana yang kata poin utama Islam nak memuliakan manusia? Saya nak jawab yang pertama, poin yang utama Islam nak memuliakan manusia itu daripada mana? Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih manusia ini untuk menjadi rasul, untuk menjadi para nabi. Ini asas ataupun ini poin utama. Allah Ta'ala nak memuliakan manusia. Allah Ta'ala boleh pilih rasul itu bukan daripada kalangan manusia. Tidak mustahil bagi Allah. Allah Ta'ala boleh pilih nabi. Allah Ta'ala boleh pilih rasul itu daripada malaikat, daripada jin. Tetapi Allah Ta'ala memilih itu daripada manusia. Allah Ta'ala memilih daripada manusia. Sebab itu Allah Ta'ala memilih rasul itu daripada kalangan manusia. Allah Ta'ala memilih nabi itu daripada kalangan manusia. Kerana apa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala nak memuliakan manusia itu yang pertama. Allah Ta'ala nak Islam itu memuliakan insan. Ini yang dikatakan Islam memuliakan. Perkataan ketiga yang kita letak sebagai tajuk kita, insan. Yang Islam nak angkat darjat itu menjadi insan. Rasulullah insan kamil, insan yang sempurna. Allah Ta'ala angkat. Jadi Datuk, bila Islam ini Allah itu memuliakan insan, lalu Allah Ta'ala bagi pula kepada kita ni macam-macam. Allah Ta'ala pilih pula kita ni macam-macam. Di kalangan makhluk-makhluknya yang ada di atas bumi ini, Allah Ta'ala memilih khalifah itu di kalangan manusia. Mustahilkah Allah Ta'ala nak memilih itu daripada kalangan jin, di kalangan malaikat, di kalangan lain daripada manusia? Allah Ta'ala boleh pilih ataupun Allah Ta'ala boleh cipta selain daripada manusia? Tidak ada masalah. Tetapi Allah Ta'ala nak memuliakan insan, dilantiknya khalifah itu di kalangan manusia. Inilah 2-3 poin yang saya boleh bagi sebagai muqaddimah ini, Datuk. Bagaimana Islam itu memuliakan insan. Wallahu a'lam. Masya Allah, tuan-tuan. Satu muqaddimah, tuan-tuan, yang paling bersemangat, tuan-tuan. Saya seronok bila berdepan dengan Ustaz Ahmad Usam, tuan-tuan. Apa yang saya dapat, tuan-tuan? Saya dapat dia punya getaran elektrik. Getaran elektrik perjuangan anak muda, pendakwah muda, ilmuwan muda, agamawan muda seperti Ahmad. Saya bukan nak mengampu-ngampu ni, tuan-tuan, tapi ini hasil daripada pengamatan saya sejak 35 tahun. Saya bergerak cergas 40 tahun yang lalu sampai sekarang ni, tuan-tuan, dalam bidang dakwah ni, dakwah Islamiah ini. Jadi kita jumpa berbagai-bagai manusia di dalam dan di luar negara, termasuk manusia yang baru memeluk Islam. Saya tengok macam mana, tuan-tuan, orang-orang yang memeluk Islam, orang hitam, orang kulit putih di Amerika, orang hitam, orang kulit putih di Eropah. Tuan-tuan, saya dah tengok bagaimana profesor-profesor, doktor-doktor ambil Islam. Misalnya Maurice Bucaille, misalnya seorang pakar bedah yang terkenal dalam dunia, tuan-tuan dan puan, menulis buku tentang Islam, Quran, Bible and Islam. Tuan-tuan, dia tulis dan macam mana doktor-doktor pakar ni, tuan-tuan. Macam mana kita tengok profesor-profesor dalam dunia ni, daripada Jerman, daripada United Kingdom, daripada Kanada, tuan-tuan dan puan,
mereka memilih Islam. Pasal Islam melonjakkan manusia ke satu martabat yang manusia taklah fikir di mana Allah nak letak martabat manusia yang memuliakan Islam itu, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Ustaz, ya. Ya. Jadi kita ni, orang-orang Islam ni, para penonton dan mata sekalian, beruntungnya kita ini, kita tak payah mencari-cari untuk menjadi manusia yang dimuliakan, umat yang dimuliakan. Tak payah mencari-cari, tuan-tuan. Apa yang ada kepada kita, tuan-tuan, ialah dia punya resepi sudah ada di situ. Caranya sudah ada di situ. Langkahnya sudah ada di situ. Dogma atau bukunya sudah ada di situ. Cara pelaksanaannya sudah ada di situ. Manusia yang melaksanakan contohnya sudah ada di situ. Tidak lain dan tidak kurang, tuan-tuan dan puan, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, Ustaz komen sikit, Ustaz, ya. Orang Islam tak mungkin melelong-lelong, Ustaz. Tak mungkin melelong-lelong untuk menjadi manusia terbaik. Umat Islam tak mungkin, tuan-tuan, pergi pangkai, pergi hujung, pergi kiri, pergi kanan, nak cari di mana point, di mana benda yang aku nak jadikan sebagai pedoman, panduan untuk menjadi manusia terbaik. Di tangan kita ada Al-Quran. Di tangan kita ada Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, Ustaz, peranan? Kita dah ada ni Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mengenepikan Al-Quran dan Sunnah, tak mungkin, tuan-tuan dan puan, tuan-tuan menjadi manusia yang terbaik, umat yang terbaik, insan yang terbaik, tak mungkin. Penonjolan tuan-tuan dan saya menjadi insan yang terbaik, umat yang terbaik, ialah kerana kita, we have Al-Quran. We have the book of guidance. We have hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We have the book of guidance in the form of the saying of the Prophet Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Ustaz, di mana letaknya kita orang Islam ni? Kita dah ada buku panduan Quran dan hadis itu. Ustaz cuba terangkan kepada para penonton yang dimuliakan sekalian ini, macam mana kita mesti menganggap, mengambil, meletakkan diri kita dalam konteks keagungan, kehebatan, kemujizatan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi alat untuk memuliakan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam mana, Ustaz? Baik, Datuk. Kita nak jadi insan bukannya mudah, Datuk, dan tak susah. Hari ini tajuk kita bagaimana Islam memuliakan insan. Kita nak jadi golongan yang dimuliakan itu bukannya payah, tuan-tuan, dan tidak mudah. Sebab apa yang saya kata macam tu? Kadang-kadang ada orang dia ingat bila Allah Taala, macam Datuk katakan tadi, kita ni, tuan-tuan, kita celek-celek biji mata, kita lahir mai ke dunia, ibu kita telah Islam, ayah kita telah Islam, berbeza dengan orang lain. Ada orang yang nak menerima Islam itu dengan nyawa. Galang gantinya adalah nyawa. Tuan-tuan, kita nak menerima Islam tidak sesukar di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in nak menerima Islam. Bila kita menjadi Muslim, dia kena tingkat pula daripada Muslim sehingga menjadi muttaqin. Daripada manusia menjadi insan. Daripada golongan yang biasa menjadi golongan yang luar biasa. Nak menjadi golongan yang Allah Ta'ala mulia ini, tuan-tuan, saya katakan tidak susah dan tidak mudah. Tidak susah. Ya, tak susah. Tetapi tidak mudah. Jangan kamu mempermudahkan. Dia tidak mudah. Sebab itu, bila kita jadi ini, tuan-tuan, bagaimana kita nak menjadi golongan hamba yang dicintai Allah, hamba yang disukai Allah, hamba yang dipandang oleh Allah. Ini hidup kita, tuan-tuan. Hari ini kita muhasabah dulu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita muhasabah diri kita. Kita teropong dalam diri kita. Selama hidup aku hari ini, umur aku berapa dah? 31, 41, 51, 61. Aku telah berjayakah menjadi golongan hamba yang Allah Ta'ala sayang? Tuan-tuan, kita ni macam-macam. Kalau kita duduk dalam satu organisasi, duduk dalam satu jabatan, kita nak jadi staf, pekerja yang bos kita sayang. Tapi kita menjadi hamba dah ni, tuan-tuan cuba tanya diri tuan-tuan, muhasabah diri tuan-tuan, aku telah berjaya tak menjadi golongan hamba yang Allah Ta'ala sayang? Di mana letaknya aku di sisi Allah? Di mana letaknya aku di sisi Allah? Kita kata Islam memuliakan insan. Hari ini aku jadi golongan yang Allah Ta'ala mulia ataupun tidak? Kita ni, tuan-tuan, berdoa pun korang. Ni, Datuk, Islam minta kita banyak meminta. Bukan meminta banyak. Ni silap kita.
Nabi suruh kita banyak meminta. Tetapi kita minta banyak. Tak banyak meminta. Sebaliknya, minta banyak. Ini beza. Allah Ta'ala suruh kita banyak berdoa. Banyak meminta. Tapi kita minta banyak. Berdoa korang, sekali doa minta banyak. Mana boleh? Ini masalah kita ni tuan-tuan. Masalah kita. Lepas tu, ya Allah Ustaz, pasal apa tak dapat, pasal apa tak dapat. Hang banyak meminta kan? Hang minta banyak. Ini kena tanya diri kita ni. Banyak meminta atau meminta banyak? Saya kena tanya, tuan-tuan kena tanya. Di mana kita? Lepas tu bagaimana Allah Ta'ala nak memuliakan kita? Tadi Datuk kata, kalau kita ketepikan Al-Quran, kita ketepikan Al-Hadis. Datuk, hari ini orang malas nak menggali Al-Quran. Orang malas nak menggali Al-Hadis. Sedangkan Nabi kata, وَمَنْ جَعَلَهُ إِمَامَهُ. Siapa yang dalam hidupnya, pemandunya itu Al-Quran. Apa yang dia nak buat, rujukannya adalah Al-Quran. Al-Quran di akhirat kelak, qadahu ilal jannah. Bimbing dia masuk ke dalam syurga. وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ. Siapa yang dalam hidupnya tidak mempedulikan Al-Quran, saqahu ilan nar. Al-Quran akan terajang dia masuk dalam neraka. Kita kena tanya diri kita hari ini, kita duk cakap Islam, sejauh mana kita berdamping dengan Al-Quran? Sejauh mana kita berdamping dengan hadis? Hari ini orang pula, kalau dia belajar sehari dua Datuk, dia mula tanya, bila kita baca hadis, hadis ni macam mana? Sahih ataupun tidak? Ada orang dia nak terima Islam itu memang kena sesuai dengan diri dia. Yang ni kita ambil Islam, yang ni kita letak sebelah Islam. Sebab apa? Tak sesuai dengan kehidupan. Saya nak berpesan kepada tuan-tuan, kalau baca hadis, hadis itu bercanggah dengan otak, mungkin tuan-tuan boleh periksa hadis tersebut. Tetapi kalau tuan-tuan baca Al-Quran, Al-Quran itu bercanggah dengan otak, tuan-tuan kena periksa otak tersebut. Ada orang bila dia baca hadis, dia rasa macam tak berapa nak sesuai. Ya, tak berapa nak boleh terima dengan otak. Ya, kita cek balik status hadis ni. Tetapi kalau baca Al-Quran, nak tanya Al-Quran yang sahih ke tak? Ini kadang-kadang tuan-tuan, bagaimana kita nak jadi golongan yang Allah Ta'ala mulia, sedangkan kita dengan Islam, kita dengan Allah, kita dengan Al-Quran, kita dengan Al-Hadis, buat halal balai. Buat lebih kurang. Itulah yang kita nak buat ni tuan-tuan, yang saya tiap-tiap minggu bagi komitmen, yang Datuk Hassan Ali tiap-tiap malam duduk promote ni tuan-tuan. Kita nak siapkan satu tempat untuk orang balik nanti sebelum bertemu dengan Allah. Ini dia tempat untuk dia memuliakan Al-Quran. Ini dia tempat dia nak meletakkan dirinya dengan Al-Quran. Ini dia tempat dia nak berdamping dengan Al-Quran. Dia nak faham apa yang Al-Quran nak dalam hidup. Dia nak faham apa yang hadis nak dalam hidup. Apa yang Allah Ta'ala nak kepada dia. Apa yang Nabi nak kepada dia. Allah. Ini tuan-tuan, kita nak jadi golongan yang dimuliakan oleh Allah. Tidak lain dan tidak bukan, kita kena memuliakan dulu apa yang Allah Ta'ala mulia. Ini poin yang kedua. Sebelum kita nak Islam memuliakan kita, kita kena memuliakan Islam. Sebelum kita nak Allah Ta'ala memuliakan kita, kita kena memuliakan benda yang Allah Ta'ala mulia. Allah. Ini kena tanya tuan-tuan. Jangan tanya satu hala, aku ni, adakah aku ni telah dimuliakan? Sebelum kamu tanya dulu. Perintah Allah untuk kamu muliakan Al-Quran. Sejauh mana kamu memuliakan Al-Quran? Perintah Allah untuk kamu memuliakan hadis baginda sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana kamu memuliakan baginda sallallahu alaihi wasallam? Perintah Allah untuk kamu memuliakan Islam. Sejauh mana kamu memuliakan Islam? Kena tanya tuan-tuan. Perintah Allah untuk kita hinakan syaitan. Sejauh mana kita menghinakan syaitan? Adakah dalam hidup kita memuliakan syaitan? Kena tanya ini. Sebab itu soalan ini tuan-tuan kena tanya. Sejauh mana aku muliakan Al-Quran? Sehari dalam hidup kita tuan-tuan, berapa jam kita bagi untuk Al-Quran? Berapa jam kita bagi untuk Al-Quran? Hari ini berapa baris Al-Quran tuan-tuan baca? Berapa huruf Al-Quran yang telah keluar dalam mulut tuan-tuan? Bagaimana tuan-tuan nak Allah Ta'ala muliakan kita kalau kita pun tidak memuliakan Al-Quran? Yang Allah Ta'ala suruh jadikan Al-Quran itu sebagai panduan dalam kehidupan kita. Jadikan amalan harian kita. Kita tak muliakan Al-Quran.
Habis umur macam-macam cara habis umur. Tak habis umur dengan Al-Quran. Bagaimana Al-Quran nak mulia kita di akhirat kelak? Tuan-tuan nak minta Rasulullah muliakan kita sebagai umat dia. Sejauh mana kita memuliakan Rasulullah? Sehari berapa selawat kita baca kepada Nabi? Sehari berapa hadis kita bacakan untuk diri kita dan anak bina kita? Ini kita kena tanya sebelum kita nak orang muliakan kita, tuan-tuan. Mudah dia punya sifir. Saya nak Datuk hormat saya kena hormat Datuk. Datuk nak saya hormat Datuk, Datuk kena hormat saya. Itu sifir yang mudah. Kita nak orang hormat kita, kita kena hormat orang. Kita nak Islam mulia kita, kita kena mulia Islam. Kita nak Allah mulia kita, kita kena muliakan Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Tuan-tuan, yang terakhir tadi, kalau kita hendak orang memuliakan kita, kita mesti memuliakan orang yang nak memuliakan kita. Kalau kita hendak Allah memuliakan kita, sesungguhnya sepastinya kita mesti memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hendak Nabi memuliakan kita, tuan-tuan, kita mestilah memuliakan Nabi dan membawa, tuan-tuan, wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang namanya Al-Quran dan sunnah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah, sepir je sangat mudah. Sepir kata ustaz tadi sangat-sangat mudah. Tetapi tuan-tuan, bila ustaz tanya kepada kita, hari ini berapa baris kita baca Al-Quran? Berapa perkataan Al-Quran yang keluar daripada mulut lidah kita hari ini? Berapa helai Al-Quran yang kita terselak-selak hari ini untuk kita baca? Berapa orang yang memegang mashaf pada pagi ini, pada tengah hari ini, pada malam ini? Berapa orang yang meletakkan mashaf itu di dadanya pada hari ini, pagi ini dan malam ini? Berapa orang meneliti, mentadabbur apa yang dibacanya pagi ini, petang ini, malam ini? Tuan-tuan dan puan, itu soalan yang saya rasa, Ustaz, soalan-soalan ini, tuan-tuan dan puan, jawapannya diberikan oleh mereka yang datang bertemu dengan saya. Tulis surat kepada saya, hantar mesej kepada saya, apa tuan-tuan dan puan tentang Al-Quran? Bagaimana dia kata, bagaimana kami nak menjadi umat yang terbaik? Kerana panduan umat yang terbaik Al-Quran belum nampak jelas dalam rumah kami. Bacaan Al-Quran tak ada lagi dalam rumah kami. Sayup-sayup daripada bilik-bilik sana, bilik A, bilik B, bilik C dalam rumah. Sayup-sayup mendengar kalamullah tidak ada dalam rumah kami. Tuan-tuan dan puan, inilah soalan-soalan yang dikemukakan oleh Ustaz. Dan jadi insya-Allah mudah-mudahan pada malam ini tuan-tuan dan puan, intinya daripada respon Ustaz tadi ialah tidak lain dan tidak bukan, tuan-tuan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalan yang lurus, tuan-tuan. Ini jalanku yang lurus. Ikut, tuan-tuan, ikut jalan yang pernah diteroka oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak sesat, tuan-tuan. Tuan-tuan tak sesat, saya tak sesat. Tuan-tuan akan dimertabatkan di dunia insan pilihan, nanti tuan-tuan di akhirat pun insan pilihan. Dan di padang mahsyar diharapkan tuan-tuan dan saya akan berada di mana, tuan-tuan? Di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan dan puan, kita dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, dengan hadis. Islam memuliakan kita, tuan-tuan. Okey, saya nak pergi macam ni, Ustaz, ya. Kalau kita tengok zaman-zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana Nabi membentuk pemikiran Islam memuliakan manusia ini. Daripada awal-awal, tuan-tuan tengok, kebanyakan penyokong, majoriti yang bersama dengan Nabi ialah anak-anak berumur 12, 13, 14, 15 sampailah 18, 19 tahun begitu. Majoriti. Saya bacakan misalnya, Usamah bin Zaid 18 tahun, Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Kemudian tu Arkam bin Abi Arkam 16 tahun, Zubair bin Awam 15 tahun. Kemudian tu Zaid bin Thabit 13 tahun, Atab bin Usaid 18 tahun, Muaz bin Amr bin Jamuh 13 tahun, Muaz bin Afra 14 tahun, Talha bin Ubaidullah 16 tahun. Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan, yang menaiki Konstantinopel 22 tahun. Abdurrahman An-Nasir 21 tahun. Tuan-tuan dan puan, saya baca lagi. Muhammad Al-Fatih, kemudian tuan-tuan nampak ya, macam mana, tuan-tuan, anak-anak muda ni daripada umur 13 tahun tadi sudah dibancuh, sudah diasuh untuk menjadi insan-insan yang terbaik. Insan-insan yang terbaik, tuan-tuan, dalam sejarah tidak lain dan tidak bukan insan yang berkorban apa saja, hingga kan nyawa mereka, tuan-tuan, mereka korbankan untuk menjadi insan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Macam mana, Ustaz, tentang perjuangan ni, Ustaz? Ya? Macam mana perjuangan ni? Kalau di Malaysia nanti saya akan sebutkan, tuan-tuan, nama-nama orang-orang di Malaysia, yang di Kelantan, yang di Pahang dan sebagainya.
yang tertonjol menjadi manusia-manusia yang mempertahankan Malaysia, mempertahankan tanah Melayu daripada British, semata-mata nak menonjolkan. British nak buang Islam, tapi mereka mempertahankan Islam. Jadi Ustaz, kalau Ustaz boleh susul balik macam mana anak-anak muda ni. Tuan-tuan tengok tadi 13 tahun, 15 tahun, 18 tahun, 21 tahun. Maknanya the seeds of the best person, of the best personality has been sown. Sudah ditanam biji-biji benih itu di kalangan anak-anak muda ini. Persoalannya, macam mana anak muda kita sekarang? Sila Ustaz. Baik Datuk, jawapan kepada soalan Datuk yang utama tadi, bagaimana Rasulullah mendidik umat waktu itu? Sehingga orang-orang muda yang menjadi orang muda yang hebat, orang tua yang menjadi orang tua yang berani. Saya nak jawab satu ya Datuk malam ni. Rasulullah membina akhlak itu dengan akhlak. Rasulullah membina akhlak dengan akhlak. Rasulullah membina umat dengan akhlak. Rasulullah membina para sahabat dengan akhlak. Rasulullah membina anak-anak muda dengan akhlak. Kalau tidak ditiupkan roh akhlak dan Islam, tidak akan mereka jadi hebat seperti itu. Ini Datuk. Saya bagi satu contoh. Ni kita duduk dalam bulan Zulhijjah Datuk. Minggu depan kita raya hari Selasa malam Rabu. Hari Selasa, wallahu alam, raya kedua kita ada siaran atau tidak minggu depan Datuk? Ada insya-Allah. Ada. Datuk tak mau raya. Hari pertama tidak ada. Hari pertama tidak ada. Hari kedua kita dah mula. InsyaAllah. Maknanya minggu depan ada. Cuba kita tengok bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim dan Ismail. Cuba tengok bagaimana Nabi Ismail, walaupun muda, walaupun kita kata usianya itu masih kanak-kanak, tetapi hebatnya peribadi mereka. Ini yang ditonjolkan Rasulullah SAW membina masyarakat pada waktu itu dengan akhlak. Nabi bawa akhlak, Nabi bawa roh Islam. Hari ini kita kata, kenapa anak-anak muda kita hari ini Datuk, dia jadi terpesong? Sebab hari ini kita tidak berjaya untuk membawa roh Islam. Saya tidak mau cerita panjang-panjang tuan-tuan. Kegagalan itu semua kita kena ambil bahagian. Saya sendiri sebagai pendakwah kena ambil bahagian. Kegagalan itu ada pada diri saya juga. Sekarang tuan-tuan tak payah kita sembang banyak, kita tak payah tengok jauh, kita tak payah. Tuan-tuan, hari ini kita duduk di rumah, kita tak boleh pergi ke mana-mana. Tuan-tuan cuba cek dalam rumah tuan-tuan ada berapa bilik. Ada rumah 3 bilik, ada rumah 4 bilik, ada rumah 5 bilik. Tuan-tuan cuba tengok anak-anak tuan-tuan, sejauh mana fahaman mereka terhadap Islam, sejauh mana kecintaan mereka terhadap Islam, sejauh mana berani mereka berkorban untuk Islam. Tuan-tuan cuba cek anak-anak tuan-tuan dulu. Tak biar cek anak orang, tuan-tuan cek anak-anak tuan-tuan dulu. Saya nak tanya. Buka pintu yang pertama, tengok anak sulung. Ada tak seperti nama-nama yang Datuk sebut tadi? Cuba tengok tuan-tuan. Ada tak nama-nama seperti Datuk sebut tadi? Mus'ab bin Umair. Ada tak Mus'ab dalam rumah kita? Ada Ustaz, anak nombor 2 Mus'ab. Anak nama Mus'ab. Tapi perangai bukan Mus'ab. Tuan-tuan. Cuba tengok, ada tak dalam rumah kita Ali bin Abi Talib? Ada tak dalam rumah kita Abdullah bin Umar? Ada tak tuan-tuan dalam rumah kita peribadi lagu ni? Tambah Datuk duk cerita nama macam-macam yang tak pernah dengar pun ada. Kita ambil nama yang kita pernah dengar. Ali bin Abi Talib, bagaimana tuan-tuan? Tuan-tuan cuba tengok bagaimana, saya nak ambil, kita nak beraya minggu depan, pengorbanan Ibrahim dan Ismail. Selalu orang tengok. Selalu orang duk dengar. Godaan syaitan kepada mereka waktu itu. Datang kepada bapa, Ibrahim, nak sembelih apa anak kamu ni? Sebab mimpi dia. Kerana apa mimpi dia? Kerana pernah satu ketika, Datuk mungkin kita boleh kupas sikit. Sila. Nabi Allah Ibrahim ni korbannya cukup hebat Datuk, sehingga dikagumi oleh para malaikat. Disebut dalam kitab Daqaiqul Akhbar pun ada. Dalam kitab Zubdah pun ada cerita. Sampai kagum para malaikat, hebat sungguh korban kamu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim kata ini tidak ada apa. Kalau aku ada anak aku ada anak. Kalau Allah minta anak aku pun aku sanggup korban di jalan Allah. Bila dapat anak, bila besar dari Ibrahim, Abang Ismail, mimpi, wahai Ibrahim, tunaikan nazar kamu. Antara nazarnya, kalau aku ada anak aku sanggup aku korbankan di jalan Allah. Datang syaitan. Kan syaitan telah berjanji dengan Allah nak sesatkan hamba Allah manusia ni
Di depan, jalan belakang, jalan kanan, jalan kiri. Dua jalan yang dia tidak sebut, Datuk. Jalan atas dan jalan bawah. Dia tak sebut. Yang dia kata jalan depan, jalan belakang. Jalan kanan, jalan kiri. Ulama bahas. Ni yang kata ulama. Kenapa yang iblis kata dia akan sesat di jalan depan. Dia akan sesat melalui jalan belakang. Dia akan sesat melalui jalan kanan. Dia akan sesat melalui jalan kiri. Maknanya dua jalan yang iblis tidak boleh menyesatkan kita. Jalan atas dan jalan bawah. Apa dia jalan atas? Iblis tidak akan boleh menyesatkan orang yang senantiasa berdoa kepada Allah. Yang tangannya senantiasa tadak kepada Allah. Munajat mereka kepada Allah. Jalan atas iblis tidak boleh menyesatkan manusia. Jalan bawah, hamba yang sujud kepada Allah. Golongan yang senantiasa sujud, iblis tak dapat sesat. Depan, belakang, kanan dan kiri dapat disesatkan. Iblis sesatkan. Tapi bagaimana hebatnya Ibrahim, bagaimana hebatnya Hajar, bagaimana hebatnya Ismail. Datanglah. Setan datang kepada Ibrahim. Ibrahim, kamu dah lah tua. Dapat anak-anak pintar. Kenapa kamu nak sembelih? Kenapa kamu ni? Ibrahim tak kisah. Balik sesat nak menyesatkan isteri Sayyidatina Hajar. Hajar tak dimakannya hasutan syaitan. Datang pula kepada Ismail. Akhirnya dilontarkan batu kepada syaitan. Ini ada tak dalam rumah kita, tuan-tuan? Tuan-tuan berjaya tak untuk kopi, tuan-tuan photostat akhlak yang ada zaman anak-anak muda dulu kepada kita? Tidak, Datuk. Kerana apa dia? Kerana ibu bapa tidak dapat menonjolkan kehebatan Islam. Hari ini, Datuk, saya kena tanya, saya ada anak yang membesar. Datuk ada cucu yang sedang membesar. Anak-anak mungkin dah lepas, semua dah. Ada cucu yang membesar. Hari ini, Datuk, anak kita pegang Al-Quran dengan anak kita pegang gadget, yang mana lebih lama, Datuk? Bukan kata anak, Tok Wan pun serupa. Tok Wan moden ni. Ni dia je Tok Wan pun tak ada baca Quran dah. Orang tua-tua dulu dekat tangan ada tasbih. Orang tua-tua dulu dekat tangan ada buku selawat. Orang tua-tua sekarang dekat tangan ada Facebook. Dekat tangan ada Instagram. Kalau dia buka Telegram anjung husnul khatimah, tidak ada masalah. Ini orang tua-tua kena masuk, saya minta. Masuk, minta anak masuk, minta diri kita masuk, kawan-kawan kita masuk. Sekurang-kurangnya, tuan-tuan, setiap hari ada peringatan yang kita dapat baca, tuan-tuan. Ada juga bahan, ada juga saluran yang dapat memberi peringatan kepada kita. Allah. Minta anak-anak kita hari ini, kamu install Telegram, kamu klik anjung husnul khatimah punya link, kamu masuk, setiap hari aku nak dengar apa yang mereka update dalam tu. Apa hadis yang mereka letak. Apa ayat Al-Quran yang mereka letak. Apa pesanan ulama yang mereka letak. Apa asar sahabat yang mereka letak. Minta anak-anak kita masuk, tuan-tuan. Nak suruh kita gali kitab baca di rumah, payah. Nak baca kitab pun payah. Anak boleh kata, abah baca kitab pun merokok pun kuat. Malu kita. Suruh dia masuk anjung husnul khatimah. Punya link. Ini kita nak cetak, tuan-tuan. Kita nak cetak pemuda-pemuda dulu. Ini kita nak cetak. Nak letak diri kita, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini ayat yang ditanam oleh Rasulullah di dalam diri umat pada waktu itu. Mana dia kalimah yang paling baik, ucapan yang paling baik, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, daripada orang yang selalu mengajak manusia kepada Allah, yang senantiasa berdakwah kepada jalan Allah. Tuan-tuan tak boleh nak berdakwah, tak boleh nak berceramah, tuan-tuan tak boleh nak berkuliah. Tuan-tuan, masuk dah dalam link anjun husnul khatimah. Setiap hari bahan yang dimasukkan ke dalam grup tersebut dibaca kepada keluarga, di-forward kepada keluarga bahan-bahan tersebut. Untuk apa dia? Kita nak cetak orang muda sehebat mana yang ada di zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Para penonton yang hormati sekalian, ya. Dengan respon Ustaz tadi, tuan-tuan, ada 100,000 satu persoalan dalam kepala kita. Ustaz tanya, tuan-tuan, Ustaz tanya, ada tak dalam rumah kita ni Ali bin Abi Talib? Ada tak rumah kita ni dalam pengorbanan, misalnya pengorbanan manusia yang berkorban, tuan-tuan? Abu Bakar Siddiq, Abdul Rahman Ibn Auf, kan? Ada tak dalam rumah kita Zaid bin Thabit? Allah. Ada tak dalam rumah kita Muaz bin Jabal? Ada tak dalam rumah kita tadi Sa'ad bin Abi Waqqas? Allah, tuan-tuan.
Inilah pertanyaan-pertanyaan tuan-tuan. Saya tak tahulah pertanyaan-pertanyaan ini. Tiap-tiap pertanyaan yang Ustaz berikan tadi tuan-tuan. Tak tahulah apa jawapan kita. Saya tak tahu jawapan kita tuan-tuan. Bila pertanyaan-pertanyaan itu tuan-tuan cuba nak jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Macam tadi tuan-tuan. Hari ini berapa perkataan Quran yang kita sebut? Hari ini berapa baris Al-Quran yang kita baca? Hari ini berapa muka surat Al-Quran yang kita bolak-balikkan? Hari ini berapa banyak Al-Quran yang kita tatang? Tuan-tuan dan puan-puan. Semua soalan-soalan Ustaz daripada tadi sampai sekarang ni tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan umur 40, tuan-tuan umur 60, tuan-tuan umur 70. Saya harap jawapan-jawapan itu dengan penuh dengan keinsafan dan kesedaran. Tuan-tuan adil dengan diri tuan-tuan dengan menjawab soalan-soalan itu. Maka soalan-soalan itu yang tuan-tuan akan jawab akan membawa tuan-tuan ke satu sudut yang tuan-tuan menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak menjadi kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ya. Kita nak rehat sekejap ya dalam 1 minit tuan-tuan dan puan ya. Program malam ini kita bawa bersama dengan Mahatafiz Al-Mustafa. Mungkin Ustaz akan terangkan siapa dia, apa dia Mahatafiz Al-Mustafa ni. Dan tuan-tuan bersama dengan Yayasan Sabha dan bersama dengan teman-teman dan sahabat-sahabat tuan-tuan dan puan, insya-Allah kita akan terus mengadakan program ini tuan-tuan. Setahun 7 bulan dah. Program ni dah setahun 7 bulan. Saya ulang-ulang ni untuk apa tuan-tuan? Setahun 7 bulan. Tuan-tuan ya, adakah kita mengikuti 1 malam? Adakah kita mengikuti 2 malam? Adakah anak-anak muda kita mengikuti 3 malam? Atau tak ada langsung tuan-tuan dan puan? Itu pun ditanya oleh Ustaz tadi. Awal-awal Ustaz dah tanya tadi. Tuan-tuan, insya-Allah kalau misalnya program-program yang bacanya sudah tersedia. Ustaz kata tadi, kalau kita nak cari buku, nak mentelaah buku, nak mentelaah kitab-kitab tuan-tuan dan puan, masya-Allah siapa nak buat. Tapi yang ini tuan-tuan, it had been condensed. Ya? Semuanya sudah dibuat, sudah ditonjolkan, sudah dianalisa, sudah diletakkan satu perspektif analisis tuan-tuan dan puan yang dibentangkan kepada kita. Dan kita ambil tuan-tuan dan puan apa yang diluahkan oleh Ustaz tadi, kita dah ambil sesuatu yang sudah diproses tuan-tuan. Ideanya which has already been processed, sudah diproses untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan insya-Allah ya, saya harap di depan tuan-tuan dan puan ya, kita dapati dalam skrin ya, di skrin tuan-tuan tengok sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai RM10, RM50 dan RM100. Apa arti sijil wakaf tunai ini? Inilah di antaranya sumber untuk kita bangunkan komplek Anjung Sulul Khatimah. Yang teman-teman memberitahu saya tuan-tuan dan puan ya, harganya antara 15 ke 20 juta. Bila dia tengok tuan-tuan ni, dia tengok gambaran perspektif plan, gambar artist impression daripada apa yang dibangunkan, dia kata mestilah akan pergi kepada 15 ke 20 juta ringgit. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh melaksanakan cara wakaf, tuan-tuan boleh mendermakan cara zakat, infak, sedekah, fidyah, fi sabilillah. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah semuanya dilakukan dalam keadaan non-profit making, bukan untuk tujuan keuntungan. Semuanya kita serahkan tuan-tuan. Ada tenaga kita serahkan, ada pemikiran kita serahkan, ada keringat kita serahkan, ada impian kita serahkan untuk membangunkan Islam tuan-tuan. Untuk menentukan manusia-manusia Muslim berbondong-bondong datang ke komplek Anjung Sulul Khatimah untuk mengikuti modul-modul 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Apa modulnya? Untuk mati dalam husnul khatimah. Mati dalam husnul khatimah. Satu-satunya dalam dunia. Satu-satunya di Malaysia. Satu-satunya di Asia. Satu-satunya di Malaysia, tuan-tuan. Inilah yang kita cuba bangunkan, tuan-tuan. InsyaAllah. Saya harap tuan-tuan dapatkan yang RM10, yang RM50, yang RM100. Ada nombor akaun. Masukkan dalam akaun. Tuan-tuan bagi kita punya resit. Kita akan emailkan tuan-tuan. Kita akan email kepada tuan-tuan. Kita akan WhatsApp kepada tuan-tuan. Sijil wakaf. Kalau tuan-tuan memerlukan the physical sijil, kita akan postkan physical sijil itu kepada tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Yang kedua tuan-tuan dan puan, tadi Ustaz sebut. Kita punya Telegram. Tuan-tuan, Telegram kita tuan-tuan. Apa guna Telegram ni? Telegram ni tuan-tuan dan puan, saya nak himpunkan 10,000, 20,000, 30,000 orang. Yang pernah ikut program saya tuan-tuan, 35 tahun dulu. Summer camp, smart learning, parenting, program korporat. Tuan-tuan dan puan, syaran-syaran saya di masjid, di surau, kuliah subuh, kuliah duha, kuliah maghrib, qiyamul lail yang saya pimpin dan sebagainya tuan-tuan dan puan. Ribu-ribu, ratus-ratus ribu, mungkin juta tuan-tuan yang pernah mengikuti program saya. Diharapkan tuan-tuan, orang-orang ini pergi kepada
Telegram dengan linknya Anjung Husnul Khatimah. Di sanalah kita nak bina jamaah. Jamaah apa tuan-tuan? Namanya kita nak bina jamaah. Jamaah dalam virtual form. Jamaah maya. Dalam jamaah maya inilah tuan-tuan dan puan, kita buat pengisian demi pengisian. Supaya persekitaran kita terus menjadi persekitaran yang unsurnya adalah Islam, warnanya adalah Islam, keharumannya adalah Islam, kejituannya adalah Islam, untuk kita mati berbondong-bondong bertemu dengan Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Tolong tuan-tuan, saya minta free, bukan kena bayar apa-apa tuan-tuan. Tuan-tuan tuan-tuan masukkan dalam telefon tuan-tuan ya. Tuan-tuan masukkan insya-Allah ya. Kemudian tu pergi kepada Anjung Husnul Khatimah. Linknya Anjung Husnul Khatimah. Pergi tuan-tuan downloadkan Telegram itu insya-Allah. Nombor 3 tuan-tuan dan puan yang ingin saya sebutkan insya-Allah. Saudara yang saya muliakan sekalian ya. Kita ada webinar 1, kita ada webinar 2 dan webinar 3. Apa dia webinar ni tuan-tuan? Webinar ni ialah seminar online. Seminar online yang pertama telah pun berlalu dan kita akan sediakan nanti ceramah saya dan ceramah Ustaz Muzayyanah Abdullah digabungkan. Tuan-tuan akan kita bagi dalam bentuk. Tuan-tuan bagi link, kita bagi link kepada tuan-tuan nanti. Tuan-tuan boleh pergi kepada masya-Allah tuan-tuan. Tuan-tuan dengarlah tuan-tuan. Tajuk webinar yang pertama, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Masya-Allah. Tuan-tuan dapatkan, tuan-tuan lihat bersama keluarga tuan-tuan macam mana nak jadi isteri kita Ketua Bidadari Syurga. Webinar yang kedua akan berlaku tuan-tuan pada 28 hari bulan 8. 28 hari bulan 8 webinar yang kedua tuan-tuan. Saya bersama Ustaz Nur Hizam namanya tuan-tuan dan puan, insya-Allah tajuknya Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim. Tuan-tuan kena tuan-tuan. Tiap-tiap orang, laki-laki dan perempuan, tua, muda, kecil, besar tuan-tuan, kena ikut program ni supaya sudah ada pemikiran, ada fikrah aku nak mati dalam Husnul Khatimah. Ada fikrah ilmu untuk mati dalam Husnul Khatimah. Ada fikrah kemahiran untuk mati dalam Husnul Khatimah. Ada fikrah Quran untuk mati dalam Husnul Khatimah. Ada fikrah penghayatan hadis untuk mati dalam Husnul Khatimah. Tuan-tuan, inilah yang perlu. Dan webinar yang ketiga berlaku pada 9 hari bulan 10. 9 hari bulan Oktober tuan-tuan, pukul 9.30 pagi, semuanya hari Sabtu sampai pukul 12 tengah hari insya-Allah. Tuan-tuan ikuti. Nama yang ketiga, webinar yang ketiga, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sebagai anak yang soleh, anak yang solehah, menkhidmati ayah bonda masa sihat, menkhidmati ayah bonda masa sakit, menkhidmati ayah bonda masa nazak, menkhidmati ayah bonda masa berada di sakratul maut, menghormati ayah bonda masa ayah bonda terbujur menjadi jenazah. Tuan-tuan dan perempuan, anak-anak tuan-tuan, anak-anak saya, mampukah mereka melakukan kerja-kerja tersebut sebagai menggambarkan kasih cinta sayang yang tidak terbelah bagi selain pada Allah dan Rasulnya, cinta kepada ibu dan ayahnya tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, insya-Allah itu dia webinar. Kemudian tuan-tuan yang berikut yang akhirnya buku-buku tuan-tuan ya. Inilah dia tuan-tuan ya. Buku-buku dalam bentuk buku-buku physical, the printed form, satu lagi dalam bentuk e-book tuan-tuan. Buku 3 serangkai, buku 3 dapatkan buku ni tuan, baca. Kat rumah kena ada buku ni, buku rujukan. Pertama, Husnul Khatimah Impian Setiap Muslim, nama tajuk yang saya karang tu. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Nombor 3, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tiga-tiga diserangkai dalam bentuk printed book, satu lagi dalam bentuk e-book. Dapatkan tuan-tuan, dapatkan insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian ya, malam ini kita bersiaran bersama dengan Mahtafiz Al-Mustafa. Tuan-tuan dan puan, minggu depan ada lagi agaknya. Ustaz cuba mencari teman-teman tuan-tuan. Mari kita bersiaran bersama. Tuan-tuan memerlukan dana dan sebagainya. Inilah tapak yang paling baik tuan-tuan. Saya harap pada malam ini tuan-tuan, sebahagian daripada kutipan pada malam ini, tuan-tuan terus bagi kepada Madrasah Tahfiz Al-Mustafa. Agaknya Ustaz nak menyentuh sikit tentang Mahtafiz Al-Mustafa. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Datuk. Kita masih ada masa lagi kot Datuk ya? Ada. Sila. Okey, kita baru 53 minit kan tak silap saya. Boleh. Kita ada lebih kurang 15-20 minit lagi. Betul. Malam ni kita bersiaran dengan kerjasama daripada Ma'had Tahfiz Al-Mustafa, sebuah pusat pengajian yang jika tidak salah saya daripada Johor Datuk, yang minta untuk bersama-sama kita berkolaborasi malam ini.
Maka juga Datuk macam sekarang lah. Pusat-pusat pengajian agama ni Datuk. La yamutu wa la yahya. Korang bermutu sebab tak ada biaya. Apatah lagi dalam keadaan sekarang ni Datuk. Nah, jadi tuan-tuan mana-mana yang malam ni, kita boleh malam ni tuan-tuan, kita boleh sumbang kepada dua pusat, iaitu Anjung Husnul Khatimah seperti nama akaun yang tertera, dan juga Mahat Tafiz Al-Mustafa di akaun Affin Islamic Bank, Affin Bank di akaun nombor 1058 00 00 7205. 1058 00 00 7205. Affin Bank atas nama Mahat Tafiz Al-Mustafa. Sekali lagi saya baca, 1058 00 00 7205, untuk sama-sama kita menyumbang bagi meneruskan kita punya perjalanan mahat kita insya-Allah yang berada di bumi Johor Darut Ta'zim. Baik Datuk, saya nak sambung sikit kita punya bicara kita Datuk. Sila Ustaz. Bila kita sebut tentang insan, golongan yang Allah Ta'ala muliakan Datuk, ayat yang saya bacakan tadi, waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ini di antara ciri insan. Allah Ta'ala tanya mulut kita yang dia bagi ni, Allah Ta'ala tanya, mulut yang aku bagi kepada kamu ni, banyak perkataan yang keluar daripada mulut kamu ni, yang mana lebih baik? Allah Ta'ala tanya. Lalu Allah Ta'ala jawab, mimman da'a ila Allah. Daripada kebaikan itu, mana lebih baik dengan golongan yang senantiasa mengajak pada jalan Allah, mimman da'a ila Allah wa amila salihah, mengajak orang buat benda baik dan mereka juga melakukan amal yang saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan mengaku mereka ni di kalangan hamba yang berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hidup kita ni tuan-tuan, Allah Ta'ala cipta hidup kita ni, Allah Ta'ala jadikan kita hidup ni, hiduplah agama. Jangan hidup dari agama. Ini tugas insan. Tugas insan ialah menghidupkan agama, bukan hidup dari agama. Dua perkataan yang tuan-tuan kena renung. Hidup agama. Jangan mencari hidup dengan agama. Kita hidup untuk agama, menghidupkan agama, jangan mencari hidup daripada agama. Hari ini ramai orang yang jadi golongan kedua, tidak menghidupkan agama, tetapi hidup dari agama. Ini yang kata manusia macam toge ni. Kita hidup, tuan-tuan, jangan jadi toge. Tuan-tuan tahu toge? Orang Kedah panggil toge, tuan-tuan panggil tauge. Toge ni hidup mana ada penderian. Di mana letak, di situ dia hidup. Ini manusia tak boleh macam tu. Insan kena beza daripada toge. Toge ni letaklah tak mana pun, dia boleh hidup toge ni. Mencari hidup daripada berbagai keadaan. Dicampur-campur jadinya pasmod. Dicampur-campur jadinya rojak. Dicampur-campur jadinya cakotiau. Dicampur-campur jadinya kotiau goreng. Toge mana ada kehidupan. Mencari peluang di mana saja jadi hidup. Insan bukan macam tu. Kehidupan kita untuk agama, bukan kita mencari hidup daripada agama. Bezakan tuan-tuan. Sebab itu saya nak letakkan, kita ni sebagai insan, Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan kepada kita suatu tugas yang besar. Tugas yang besar, seperti mana saya sebut pada minggu lepas, tugas kita adalah khalifah. Saya sebut satu ciri khalifah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat Datuk baca tadi, kuntum khaira ummah. Itu di antara tugas khalifah. Yang kedua tugas khalifah ini apa dia tuan-tuan? Membawa rahmat, kasih sayang. Ciri insan membawa kasih sayang, menyebarkan kasih sayang untuk kehidupan. Hari ini tuan-tuan, kita tengoklah. 2-3 hari lepas, saya tersentak dengan suatu video bila mana kita melihat orang Islam juga di antara golongan yang beratuk di sebuah gereja untuk mengambil bantuan. Tuan-tuan, ini kalau kita yang ada sikap insan, kita yang ada sikap khalifah, ciri khalifah, di mana kita nak meletak diri kita, tuan-tuan? Ada yang pakai kopiah, ketayak ni, tuan-tuan, duk pergi beratuk nak ambil bantuan. Allah, ya Allah. Dalam gereja.
Hari ini tuan-tuan dalam keadaan orang susah. Ya benar susah. Kalau kita tengok hari ini tambah di Selangor pula Datuk, kita tengok macam-macam dengan duk pergi beratuk beribu orang untuk swab test dan sebagainya. Kami yang duduk di Kedah ni pun kes 3-400, 3-400, 3-400. Macam-macam tuan-tuan. Orang susah. Ya susah. Saya pergi ke Langkawi tuan-tuan melihat kesusahan di antara orang di sana. Dalam keadaan macam ni tuan-tuan, mana dia kita yang Islam ni tuan-tuan? Kita nak tunjuk sikap khalifah itu di mana? Kita nak menunjuk sikap rahmat itu di mana? Orang bukan Islam menjadikan rumah ibadat mereka sebagai satu center untuk orang-orang yang memerlukan bantuan datang ambil bantuan di sana. Kita hari ini rumah ibadat orang Islam, masjid, surau berkunci, hanya boleh jadikan pusat pemberi vaksin. Orang yang nak masuk solat macam-macam SOP yang dikenakan. Bahkan kita bergaduh atas isu itu tuan-tuan. Saya bukan nak mempertikaikan, cuma yang saya nak kata, rumah ibadat orang bukan Islam menjadi center untuk orang datang ambil bantuan. Rumah ibadat orang Islam menjadi bahan untuk kita bergaduh. Beza tak tuan-tuan? Mana ada konsep kita ni? Hari ini kalau orang susah ada orang pergi cari. Kita tak duk bergaduh. Yang ni kata apa dia pula ada cucuk vaksin baru boleh pergi masjid. Mai pula satu golongan tak boleh. Kita bergaduh atas isu masjid. Tapi rumah ibadat orang bukan Islam dijadikan tempat untuk menyebarkan kasih sayang. Tuan-tuan, bagaimana kita nak lahir insan, bagaimana kita nak lahir kriteria pemuda seperti Mus'ab bin Umair, seperti Mu'az bin Jabal, seperti Abdul Rahman bin Auf. Kalau kelaku gelagat orang Islam dilihat hari ini, tuan-tuan. Allah. Saya katakan tadi. Malu kita Datuk. Malu kita Datuk. Mana dia pusat-pusat? Kalau kita cakap ni jadi isu, cuma saya nak tanya tuan-tuan. Orang mengambil peluang daripada kesusahan ini untuk menyebarkan agama mereka. Sebab tu yang saya ulang berapa kali, tuan-tuan. Saya ulang berapa kali. Yang saya bimbang daripada pandemik ini, apa dia? Jumlah murtad orang Islam makin bertambah. Tuan-tuan. Hari ini kita buka Facebook, kita lihat pergaduhan di antara orang Islam. Nak pergi semayang, bergaduhnya dan sebagainya. Masjid dijadikan sebagai satu alat untuk berbalah. Bukan masjid dijadikan sebagai satu alat untuk bersatu. Tuan-tuan. Bagaimana kita nak melahirkan insan di saat ini? Kita berpecah ini Datuk macam-macam. Berpecah isu politik nombor satu lah Datuk. Orang Melayu Islam ni berpecah daripada sampai kita nak bilang dengan jari pun tak cukup dah parti Melayu dalam negara ni. Tumbuh satu lepas satu, tumbuh satu lepas tumbuh satu, lepas tumbuh satu. Jadi saya minta kerajaan kalau boleh racun dah parti politik ni, cukup jangan duk bagi tumbuh dah, cukup yang duk ada dah. Cukup yang duk ada dah. Ni tumbuh pula pecah pula kita tubuh parti ni untuk menyatukan orang Islam, menyatukan memecahkan orang Melayu Islam. Berpecah kes politik ni satu. Dalam kita duk berpecah kes politik, dia berpecah pula isu-isu furuk ni Datuk. Nak kunut tak kunut, nak bismillah kuat tak boleh, nak tahiyat berpecah pula. Datang pula sekarang ni berpecah pula isu masjid. Di mana dia tuan-tuan fa aslihu baina akhawaykum yang Allah Taala suruh, yang Nabi duk bawa untuk menyatukan kita ini. Di antara konsep insan, di antara manusia yang Allah Taala nak mulia ni apa dia? Fa aslihu baina akhawaykum, menjadi golongan yang menyatukan orang Islam, bukan yang memecahkan orang Islam. Hari ini kita kena jadi orang yang menyatukan. Kita kena jadi dia macam ni Datuk. Hidup kita ni Datuk jangan jadi gunting, jadilah jarum. Gunting dia betul, dia tegak tetapi memisahkan. Tapi jarum dia berbelit, dia tarik, dia kona, dia masuk, tapi tugas dia menyatukan. Konsep insan itu sikap jarum, bukan sikap gunting. Lurui, betul, tetapi memisah. Biar kona-kona, akhirnya bercantum. Ini yang kita nak, tuan-tuan. Ini yang kita nak. Tugas kita menyatu, bukan memecah. Dan yang terakhirnya, Datuk, kita nak jadi insan ini, Datuk, yang Allah Ta'ala nak beramallah sebanyak mana mungkin
bekalan untuk kita bawa balik bertemu dengan Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ini di antara ciri kita. Insan itu kena sampai tahap muttaqin. Apa dia ciri? Allah Ta'ala kata carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu adalah taqwa. Apa dia maksud di situ? Kita nak cari bekalan, carilah bekalan seperti mana bekalan orang bertakwa. Macam mana nak cari bekalan orang bertakwa? Belajarlah dengan orang yang bertakwa. Ciri orang bertakwa, sifat orang bertakwa, kriteria orang bertakwa untuk kamu sebelum balik bertemu dengan Allah menjadi golongan bertakwa. Golongan bertakwa ni macam mana? Tidak nanti tunggu balasan baru nak beramal. Tidak tengok kita ni nak tunggu balasan. Kadang-kadang bila bagi amaran, tak takut. Contoh hidup kita ni, Datuk. Tambah kita duk baca dalam Quran, tambah kita duk baca dalam hadis. Bagaimana Allah Ta'ala sediakan azab yang pedih, azab yang... Benda tak nampak orang tak takut. Sama tak dengan undang-undang di dunia ni pun. Lampu merah, traffic light merah, berhenti, dia langgar juga. Lagi tak nampak polis depan mata. Bukan kata orang lain, Datuk. Saya pun biasa jadi, saya langgar traffic light satu ketika. Subuh saya nak pergi kuliah. Subuh 5:30. Ingat polis mana ada. Satu traffic light di Pekan Citera, saya langgar. Langgar, polis kejap kat belakang. Berhenti. Kena pula polis India, dia tak kenal kita ustaz. Dia turun, lesen. Kita pun bagi lesen. Dia tanya pula, lesen ni ambil ke? Dia kata, ambil ke rasuah ni lesen ni? Masuk kelas ke rasuah? Saya kata, masuk kelas. Belajar undang-undang? Belajar. Lampu merah, makna apa? Berhenti. Saya kata. Dia tanya saya kata, berhenti. Tadi tak nampak lampu merah? Nampak. Sebab tu kenapa langgar? Sebab saya tak nampak tuan. Saya kata. Kalau nampak tuan duduk tepi, saya tak langgar. Kita dengan undang-undang tak takut. Tapi kalau nampak polis baru kita takut. Macam itulah dengan diri kita. Tapi orang bertakwa tidak. Dengar saja azab Allah, hati dia getar. Dengar saja azab Allah, air matanya mengalir. Dengar ya azab Allah, tinggalkan maksiat. Inilah insan yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, yang menjadi perbahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sebut, apa yang kita bahaskan hampir sejam 10 minit ni ada manfaat untuk diri saya dan diri kita bersama. Tuan-tuan, saya nak ingat pada diri saya nak ingat pada diri tuan-tuan, jangan hidup satu hari tanpa ada kita lakukan satu jasa untuk agama. Jangan biar hidup kita berjalan satu hari tanpa ada jasa kita untuk agama. Allah. Kalau Nabi Ibrahim berani korbankan anaknya untuk Allah, apa yang kita korbankan untuk Allah hari ini, tuan-tuan? Allah tidak minta anak kita untuk disembelih. Tuan-tuan, cuba tengok bagaimana patuhnya arahan Allah. Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Bila sembelih anaknya Ismail, digantikan oleh Allah Ismail dengan seekor kibas, binatang daripada syurga. Bermaknanya apa dia, tuan-tuan? Tidak akan rugi orang yang sanggup berkorban untuk agama Allah, untuk Allah. Saya ulang balik, tidak pernah rugi orang yang berkorban untuk Allah, yang sanggup berkorban untuk Allah, yang sanggup berkorban untuk agama Allah. Orang ni tidak akan pernah rugi. Jadi tuan-tuan, satu hari berlalu dalam hidup kita, jangan biar ia berlalu tanpa ada pengorbanan untuk agama. Hari ini apa yang kita telah korbankan untuk agama? Hari ini berapa orang dah telah kita dakwah? Tak ada, ustaz. Hari ini berapa ramai dah ayat Quran kita baca untuk orang? Tak ada, ustaz. Hari ini berapa orang dah telah faham Islam melalui lidah kita? Tidak ada, ustaz. Allah. Tuan-tuan, di depan mata tuan-tuan sekarang ada dua pusat untuk dibangunkan. Satu untuk dibangunkan, satu telah terbangun. Marilah sama-sama kita menyumbang, tuan-tuan, untuk Yayasan Kebajikan Sabha. Tuan-tuan boleh klik tengok nama akaun ada dekat kita punya skrin kita sekarang. Maybank 564276527165 dan juga kepada Mahat Tafiz Al-Mustafa Afinbank 105800007205. Biarlah hidup kita berjalan setiap hari dengan kita berjasa untuk agama. Wallahu a'lam. Para penonton yang hormat sekalian, alhamdulillah, tuan-tuan tengok, tuan-tuan dan puan, ujungnya Ustaz sebut tadi, tuan-tuan, jangan biarkan satu hari berlalu tanpa kita melakukan satu kebajikan untuk agama. Tuan-tuan, jangan, saya ulang,
Jangan biarkan satu hari berlalu tanpa kita melakukan satu kebajikan untuk menjunjung, untuk meletakkan agama Islam ke mercunya, tuan-tuan dan puan. Ustaz tadi banyak, Ustaz bagi checklist. Terus Ustaz bagi checklist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuan-tuan, laju Ustaz bagi checklist tu. Saya harap tuan-tuan jawablah. Dengan penuh keinsafan, dengan penuh kesedaran, dengan penuh keadilan kepada diri sendiri. Jawablah tuan-tuan dan puan. Kalau jawapannya belum, tidak, kita tidak boleh mati dengan jawapan tidak, tuan-tuan. Jadikan jawapan tu ya, benar. Ya. Itulah jawapan yang memungkinkan kita mati dalam keadaan, tuan-tuan dan puan, akan disembuhkan nanti. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itulah seruannya, tuan-tuan dan puan. Lagi dengan checklist Ustaz tadi, dengan question Ustaz tadi, tuan-tuan, macam peluru Ustaz punya checklist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiap-tiap respon Ustaz tadi, semua ada checklist. Tuan-tuan sedar atau tidak sedar, tuan-tuan, inilah caranya berdakwah pada saya lah, tuan-tuan. Inilah cara kita mengemukakan apa juga pandangan mengenai agama kita yang suci ini. Dalam kita mengemukakan itu secara jelas atau tidak secara jelas, nampak, tuan-tuan, kita nakkan bahawa tuan-tuan dan saya dalam ceramah itu, dalam pembentangan itu, tuan-tuan, sudah ada checklist untuk kita menghisap diri kita. Hasibu qabla an tuhasabu, menghisap diri kita, tuan-tuan dan puan, supaya kita mati dalam husnul khatimah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, saya nak bagi tahu, pagi besok kita ada program, tuan-tuan. Pagi besok kita ada program. Malam besok kita ada program, tuan-tuan. Malam besok, insya-Allah, tuan-tuan dan puan, kita bersama dengan teman-teman, insya-Allah kita akan diraikan, tuan-tuan dan puan, besok, malam besok, dengan satu keraian di mana, tuan-tuan, ahli panel kita, orang-orang yang hebat-hebat, tuan-tuan dan puan, akan berbincang mengenai Islam dalam kehidupan harian kita. Jangan lupa, tuan-tuan, besok jam 7. Besok jam 7, tuan-tuan, malam besok ialah kita akan bersama dengan ahli panel. Satu lagi, tuan-tuan, pasal ini khusus, tuan-tuan. Hari Jumaat malam Sabtu. Hari Jumaat malam Sabtu. Saya bukan nak ketepikan yang lain. Hari Jumaat malam Sabtu, tuan-tuan, kita akan memaparkan satu keluarga, tuan-tuan. Keluarga terdiri daripada suami, ada 2 orang isteri. Tuan-tuan, minta maaf saya nak sebut ni, tuan-tuan. Suami dan 2 orang isteri duduk satu bumbung, tuan-tuan. Duduk satu bumbung. Masya Allah, tuan-tuan. Saya dah bercakap dengan mereka. Setiap orang saya dah bercakap dengan mereka, tuan-tuan. Nampaknya, tuan-tuan. Masya Allah. Kita nak, tuan-tuan, kita nak besok nak paparkan bukan poligami as such. Kita nak paparkan macam mana mereka merawat hati masing-masing. Macam mana mereka merawat hati masing-masing. Tuan-tuan, salah seorang isterinya ada doktorat, tuan-tuan. Ada ijazah PhD. Seorang lagi, tuan-tuan, guru bahasa Arab lepasan daripada Jordan. Dan suaminya pun adalah guru bahasa Arab lepasan daripada Jordan. Tuan-tuan, insya-Allah, macam mana. Tuan-tuan, hingga kepada peringkat disebutkan kepada saya, tuan-tuan dan puan, insya-Allah dia nak tunjukkan kepada masyarakat, nak buka mata masyarakat. Sebab hal-hal mengenai poligami dan sebagainya, tuan-tuan, ada sampai kata peringkat membenci, tuan-tuan. Membenci peraturan Allah, membenci hukum Allah. Apalah artinya dalam hidup kita ni, tuan-tuan? Kalau sesuatu yang dibenci, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana kita nak menjadi insan yang kita gambarkan, yang Ustaz gambarkan tadi, insan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa, tuan-tuan, hari Jumaat malam Sabtu. Hari Jumaat malam Sabtu, tuan-tuan, tiga akan ada. Suaminya akan ada, tuan-tuan. Isteri yang pertama akan ada, seorang doktor, tuan-tuan. Ada PhD, tuan-tuan. Dan isteri yang kedua, seorang ustazah, tuan-tuan. Lepasan daripada Jordan. Hidup satu bumbung. Jadi saya bercakap 2 kali, saya telefon mereka, tuan-tuan. Mereka, tuan-tuan, Masya Allah. Saya nampak suasana. Memang tak terbayang suasana. Tapi lebih daripada seperti adik-beradik, tuan-tuan dan puan. Isteri yang pertama ada 9 orang anak. Isteri yang kedua ada 1 orang anak. Anak mereka, anak kita, anak mereka. Begitulah, tuan-tuan dan puan, Masya Allah. Sudah tentulah yang kita nak tekankan, bagaimana mereka merawat jiwa, bagaimana mereka merawat hati, macam mana mereka merawat perasaan, tuan-tuan. Setelah mereka berkahwin, 9 anak, tuan-tuan, 9 anak. Ditambah isteri yang kedua, ada 1 orang anak, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Jadi inilah yang kita paparkan. Bila, tuan-tuan dan puan? Hari Jumaat malam Sabtu, hari Jumaat malam Sabtu. Posternya akan keluar besok agaknya. Dan saya tidak sangat, tuan-tuan dan puan.
Semua orang menonton, tuan. Semua orang. This is real. This is not from the book. This is not from the anecdote somewhere, but this is a reality, very real, tuan-tuan dan puan. Kehidupan yang kita boleh tanyakan kepada mereka daripada hati ke hati, bukan riak, bukan nak tunjuk riak, bukan nak tunjuk sombong, bukan nak tunjuk angkuh kita. Kita ada family 3 orang ni, tuan-tuan dan puan, hidup satu bumbung. Tidak. Tugasnya ialah nak mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Atas nama dakwah, atas nama konteks dakwah, kita nak paparkan, tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan faham. Saya menjemput mereka dan saya diberitahu oleh teman-teman, tuan-tuan, supaya kita dapat mengenengahkan pasangan-pasangan yang sedemikian untuk kita renung bersama-sama bagaimana mereka menghidupkan Islam dalam kehidupan mereka. Tadi saya telefon, tuan-tuan, semuanya berpuasa, tuan-tuan. Semuanya berpuasa. Isteri berpuasa, isteri pertama berpuasa, isteri kedua berpuasa, suami berpuasa. Tuan-tuan, 10 hari bulan dalam bulan Zulhijjah, tuan-tuan. 10 hari dalam bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah inilah agaknya di antara batu-batu butir-butir permata nilam yang mereka gunakan untuk menjadikan mereka boleh hidup sebumbung seperti adik-beradik, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, dan yang akhirnya saya ingin menyebutkan, tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan sumbanglah kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah, sumbanglah kepada Mahat Hafidh Al-Mustafa. Rupanya di Johor, saya tak tahu yang di Johor Mahat Hafidh itu, tuan. InsyaAllah, kalau tuan-tuan nak tahu nombornya, tempat Afin Bank tu, tuan-tuan kontak aja. Kontak kami, tuan-tuan. Tuan-tuan kontak kami, tuan-tuan. Kontak, insyaAllah. Kami akan berikan nombornya, tuan-tuan. Nombor akaun tu panjang, tuan-tuan dan puan, untuk tuan-tuan memberikan sumbangan kepada Mahat Hafidh Al-Mustafa. Selain daripada itu, tuan-tuan dan puan, jangan lupa, tuan, kita punya Telegram. Saya tekankan sangat Telegram ni. Tak ada kena duit, 1 sen pun tak kena duit, tuan-tuan. Downloadkan Telegram, lepas tu pergilah kepada Anjung Husnul Khatimah. Kalau tuan-tuan tidak fasih untuk mendownloadkannya, minta anak kita, minta cucu kita downloadkan, tuan-tuan, Telegram, ada punya linknya Anjung Husnul Khatimah. Di situlah nanti, tuan-tuan, kita akan insya-Allah mengisi dada, isi dada, tuan-tuan, isi dada, isi hati, isi jiwa, isi perasaan, aliran darah daging kita, semuanya digerakkan oleh Islam, agama suci Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama hidup dalam Islam, muda dalam Islam, dewasa dalam Islam, tua dalam Islam, nazak dalam Islam, mati dalam Islam. Inilah yang kita nak, tuan-tuan. Jadi saya minta sangat kepada semuanya, sebarkan, tuan-tuan, sebarkan. Pergi kepada Telegram, masuk dalam join Telegram. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu ayahanda kepada Ustaz Ahmad Usam, mantan kepada Mufti Kerajaan Negeri Kedah, Datuk Badaruddin Ahmad, tuan-tuan dan puan, Syekh Badaruddin Ahmad telah pun join Telegram kita. Ramai lagi, tuan-tuan, agamawan, ulama-ulama besar bersama dengan kita dalam Telegram, yang itu akan memeriahkan lagi isi kandungan Telegram kita untuk kepentingan kita bersama, insya-Allah. Dan yang kedua, tuan-tuan, jangan lupa ni, sijil wakaf. Sijil wakaf tunai. Sijil wakaf tunai, dapatkan, tuan-tuan. Bukan saja tuan-tuan dapatkan RM10, RM50, RM100, tuan-tuan dan puan, tapi saya minta siapa-siapa yang nak bantu apa, tuan-tuan? Menyebarkan. Dia ada bukunya. Yang RM10 tu ada 50 keping, yang RM50 ada 50 keping, yang RM100 pun ada 50 keping. Pilihlah yang mana, tolong sebarkan kepada anak-anak, kepada kaum keluarga, kepada jiran tetangga, kepada sahabat andai, kepada teman-teman sepejabat, teman-teman sekilang, teman-teman sebidang, tuan-tuan dan puan, teman-teman seprofesor universiti dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah, teman-teman korporat dan bukan korporat dan sebagainya, dapatkan, tuan-tuan, insya-Allah sijil wakaf tunai ini. Inilah, tuan-tuan, inilah sikit dakwah yang kita buat. Inilah sikit. Ingat tak Ustaz kata, jangan biarkan satu hari berlalu tanpa kita buat kebajikan untuk agama. Inilah yang Ustaz sebutkan. Inilah kebajikan untuk agama Allah SWT. Bukan untuk Hasan Ali, tuan-tuan. Bukan untuk Hasan Ali. Saya sendiri menginfakkan apa yang saya ada. Tanah untuk dibangunkan Komplek Anjung Husnul Khatimah ni 3.2 juta di Bukit Cerakar, nilainya 2.5 juta, tuan-tuan. Saya, isteri dan anak-anak, tuan-tuan dan puan, telah memutuskan untuk mewakafkan tanah ini. Prime land, tuan-tuan, prime land dekat dengan Universiti UiTM, kampus baru UiTM. Nampak daripada tanah itu, tuan-tuan dan puan, prime land. Tapi atas nama kita nakkan mahligai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri anak-anak kata tak apalah, kita hilang 2.5 juta, tapi Allah gantikan nanti di akhirat, tuan-tuan dan puan. Saya menyebutkan ini bukan ujub, bukan riak, bukan sombong, tapi hanya nak menggamit perasaan jiwa, tuan-tuan dan puan. Mari sama-sama kita bangunkan Komplek Anjung Husnul Khatimah
untuk kita mati dalam husnul khatimah. Satu-satunya di dunia, satu-satunya di Asia, satu-satunya di Malaysia, satu-satunya di Selangor. Yang ini yang sedang kita usahakan di bawah Yayasan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor ialah anak syarikat kepada Majlis Agama Islam Selangor. Dua-dua combine bersama dengan para profesional. Ada 15 orang profesional, tuan-tuan dan puan, yang membantu kita menyediakan plan dan sebagainya untuk kita bangunkan bersama-sama insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya harap kita akan bangunkan segera, tuan-tuan dan puan. Tapi oleh kerana COVID dan lockdown ni, kita tercicir ke belakang 2 bulan setengah tercicir ke belakang. Office tutup, office technical tutup. Jadi kita tidak boleh masukkan kebenaran merancang itu, tuan-tuan. Kita tunggu sehingga lockdown ini akan ditarik oleh pemerintah supaya kita dapat meneruskan perjuangan kita daripada dekat awal ini untuk mendapatkan kebenaran merancang namanya untuk membangunkan kompleks Anjur Suratimah. Pada masa yang sama, dermalah, infaklah, zakatlah, tuan-tuan, wakaflah, amal jariahlah, fisabilillah lah, fidyah lah untuk kita sama-sama bangunkan. Dan akhir jangan lupa, tuan-tuan, mari kita sama-sama bantu Ma'had Tahfiz Al-Mustafa yang berpengkalan di Johor di sana, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dapatkan nombor-nombornya daripada kami nanti, daripada urus dia, tuan-tuan, daripada urus dia. Tuan-tuan tengok nanti untuk mendapatkan nombor-nombor akaun Afin Bank untuk Ma'had Tahfiz Al-Mustafa. Terima kasih kepada Ustaz, terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada semua sekali, tuan-tuan. Inilah pengorbanan kita, inilah kerja kita, inilah kerja yang paling abadi. Tuan-tuan, saya dah bekerja banyak, tuan-tuan. Saya dah bekerja sebagai pegawai PTD, tuan-tuan, dekat 20 tahun, tuan-tuan. Saya dah mentadbirkan syarikat-syarikat saya, tuan-tuan. Saya telah bekerja dengan teman-teman korporat dan sebagainya. Saya telah menjadi ahli siasah, pernah menjadi ahli parlimen, pernah menjadi ahli Dewan Undangan Negeri dan Exco di Negeri Selangor, tuan-tuan. Tetapi saya nampak, tuan-tuan, saya nampak kerja tugas yang besar, tugas besar yang paling murni, yang paling suci, itu pun bagus, tuan-tuan. Tapi yang paling murni, yang paling suci di sisi Allah, jalankan kerja dakwah. Ayat yang dibaca oleh Ustaz tadi, tuan-tuan, diulang-ulang. Ayat meminta kita mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah, tuan-tuan, yang kita buat. Dakwah dengan perkataan, satu lagi dakwah bilhal yang kita tunjulkan kepada masyarakat, insya-Allah. Akhirnya, terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih para penonton. Terima kasih ibu-ibu dan ayah-ayah. Terima kasih anak-anak. Terima kasih yang muda. Terima kasih yang tua. Terima kasih semua sekali. Besok pagi, tuan-tuan. Besok pagi pukul 7, tuan-tuan. Pukul 7. Jangan lupa, tuan-tuan. Tuan-tuan dah sembahyang subuh. Tuan-tuan dah zikir. Tuan-tuan dah doa. Baca Quran sikit. Sebagai apa ni? Semuka, dua muka dan sebagainya. Tuan-tuan duduk dengan telefon bersama isteri anak-anak. Sementara nak menunggu besok. Besok mungkin hari Khamis kita berpuasa, tuan-tuan dan puan. Sementara nak menunggu insya-Allah datangnya matahari, terbitnya matahari. Tuan-tuan tengoklah besok pukul 7. Dan malam pukul 9.15 malam besok, tuan-tuan. 9.15 malam. Jangan lupa, tuan-tuan, saya nak sebutkan. Hari Jumaat malam Sabtu, hari Jumaat malam Sabtu. Satu keluarga, tuan-tuan. Suami dan dua isteri duduk sebumbung. Macam mana menjadi suami yang soleh dan isteri yang solehah. Kesalehan mereka itu, keimanan mereka, ketakwaan mereka itulah yang menjadi kunci kepada rumah tangga yang dikatakan baiti jannati, rumah tangga sakinah, tuan-tuan, insya-Allah. Jangan lupa hari Jumaat malam Sabtu jam 9.15 malam kita bertemu dengan keluarga tersebut. Dan ulasan akan dibuat oleh Profesor Dr. Nur Azniza Ishaq daripada Universiti Utara Malaysia, seorang pakar psikologi, pakar kaunseling, walaupun belajar di barat, tapi fikrahnya fikrah Islam. Cantik fikrahnya, tuan-tuan. Baik, kita sama-sama besok, tuan-tuan, hari Jumaat malam Sabtu. Yang lain-lain pun saya tak sebut, tapi setiap pagi pukul 7, setiap malam pukul 9.15 insya-Allah. Kita bersiaran. Jumpa lagi. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Saya tutup dengan satu ayat suci Al-Quran yang ada kaitan langsung dengan apa yang kita bincangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kamu ialah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pun sudah diulas tadi oleh Ustaz Ahmad Usam, insya-Allah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.